peranan untuk mempromosi menggalakkan penghormatan tanpa mengira bangsa, agama, budaya dan agama. Dia ulang balik. Okay, dia kata macam tu. Okay, saya nak ulas benda ni tuan-tuan. Ini sama juga. Dalam peran B. Dia kata disebabkan, dia kata kita tak payah tengok bangsa, kesaksamaan antara bangsa, agama, budaya. Tuan-tuan, sejak mana itu bercanggah dengan perlembagaan? Tidak ada di dalam memorandum itu mengatakan bahawa memorandum ini akan menghapuskan hak Melayu. Tak ada. Dia kata sebaliknya, memorandum itu menyentuh soal apa tuan-tuan? Bahawa pentingnya, the prerequisite, asas utama kepada perjanjian ini adalah perlembagaan. Dan di dalam perlembagaan itu menyentuh tentang apa tuan-tuan? Tentang orang Melayu dan juga hak orang Melayu. So tak perlulah nak ulang balik benda tu, kita pun faham. Alright? So saya tanya pada bukan ChatGPT, saya baca pada AI. Apakah tujuan kedua-dua MOU ni? Dia kata. Tujuan kedua-dua MOU ini adalah untuk meningkatkan kestabilan politik di Malaysia dengan menggariskan komitmen kedua-dua belah pihak iaitu kerajaan dan pembangkang. Tempoh kuat kuasa daripada tarikh ditandatangan atau sehingga pembubaran parlimen pada ke-15 atau 19 Disember 2027 yang mana terdahulu. 19 Disember 2027 adalah tarikh akhir parlimen dibubarkan. Apakah obligasi ahli parlimen dan juga Perikatan Nasional? Kedua-dua dokumen menggariskan tanggungjawab ahli parlimen atau blok pembangkang untuk bertindak sebagai semak dan imbang yang bertanggungjawab, menghindari ucapan kebencian dan mematuhi prinsip-prinsip etika tertentu. Kerajaan pula memberi layanan yang sama rata kepada ahli pembangkang termasuk akses kepada sumber dana pembangunan kawasan parlimen setelah memenuhi syarat-syarat tertentu seperti mengemukakan penyataan harta dan menandatangani prinsip etika. Arti kata, tidak boleh membuat ucapan yang menimbulkan kebencian kaum, kebencian bangsa dan juga kebencian tentang raja-raja. MOU akan terbatal sekiranya salah satu pihak gagal memenuhi obligasinya. Okey. Alright. Kesimpulan kedua MOU mencerminkan usaha untuk memupuk kerjasama antara kerajaan dan juga pembangkang. Okey, saya tanya soalan dengan chat. Saya tanya. Saya dah baca tapi saya nak tanya. Saya tanya. Berdasarkan kandungan. Alright. Saya tanya ChatGPT. Bukan ChatGPT, saya tanya Gemini. Saya tak pakai ChatGPT tadi. Berdasarkan kandungan kedua dokumen tersebut, saya tanya, adakah dokumen ini bertentangan dengan nilai budaya, moral dan juga agama? Berdasarkan kandungan kedua dokumen tersebut, tidak ada bukti yang menunjukkan dokumen ini bertentangan dengan nilai budaya. Tentang nilai budaya, MOU ini tidak mengandungi sebarang klausa yang boleh ditafsirkan sebagai bertentangan dengan nilai-nilai budaya Malaysia yang pelbagai. Sebaliknya, ia menggalakkan kerjasama dan dialog antara kerajaan dan pembangkang yang merupakan aspek penting dalam budaya politik yang matang dan demokratik. Sementara di dalam moral, MOU ini menekankan kepentingan integriti, etika dan tabik urus yang baik yang semuanya selaras dengan prinsip moral yang diterima secara meluas. Ia juga menggalakkan ahli parlimen untuk menghindari ucapan kebencian dan fitnah yang bertentangan dengan nilai moral. Adakah pembangkang nak sekarang ini supaya senang nak fitnah? Jadi mereka tolaklah. Susah nanti nak fitnah tuan-tuan. Macam tu ke? Agama, MOU ini tidak menyentuh sebarang isu agama dan tidak mengandungi sebarang klausa yang boleh ditafsirkan sebagai menjejaskan kebebasan beragama atau mempromosikan diskriminasi agama sekalipun. Okey. Alright. Adakah dia mengongkong kebebasan? Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya salah guna kuasa atau pengongkongan kebebasan. Ini tuan-tuan boleh baca sendiri nanti. Baik, saya ada satu dokumen yang ditulis oleh PAS. Right? Penolakan MOU dengan kerajaan. Okay. Okay. Saya tak boleh baca penuh penolakan MOU ni. Tetapi kenyataan dikeluarkan oleh pemuda PAS. Dia mengatakan kenapa mereka menolak MOU tersebut. So saya tanya, berdasarkan dokumen yang diberikan dalam Parian AB, kenyataan pemuda PAS itu adakah tepat?
Okay, adakah tepat? Alright, adakah tepat kenyataan pemuda PAS ini? So, chat menjawab, berdasarkan dokumen diberikan, kenyataan tersebut sebahagiannya tidak tepat. Okey, kita tengok mana yang tepat tadi. Yang tidak tepat, kenyataan tersebut mengatakan MOU memaksa Perikatan Nasional mempengaruhi hak sama rata tanpa mengira agama dan bangsa yang boleh menjejaskan kedudukan agama Islam dan hak-hak Bumiputera. Namun, dokumen-dokumen tersebut tidak mengandungi klausa sedemikian. Tepatnya, kenyataan tersebut menyoroti kebimbangan tentang potensi pengongkongan kebebasan bersuara yang mana klausanya bangkangan yang sia-sia. Itu je. Bangkangan yang sia-sia. Yang ni terlalu umum mungkin. So, kalau sekiranya nak dibangkang, yang tu boleh ubah. Bangkangan yang sia-sia. Apa maksud sia-sia? Apa maksud sia-sia? Kesimpulannya, kenyataan tersebut menyuarakan kebimbangan yang sah tentang potensi pengongkongan, tetapi ia tidak tepat dalam menggambarkan kandungan MOU berkaitan isu bangsa dan agama. Kalau dia orang rasa mengongkong, part mengongkong tu, argue lah. Tetapi bila dia orang highlightkan, nanti akan terhapuslah apa orang kata kita punya hak Melayu kita, hak Islam kita. Dekat mana di dalam MOU itu? Sila tunjukkan, wahai pemimpin PAS dan juga pemimpin Bersatu. Dekat mana disebut? Sebab itu timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof hari ini telah mendedahkan dokumen tersebut. Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof mendedahkan kandungan MOU kerajaan mengenai peruntukan pembangkang setelah PN membuat keputusan sebelah suara menolak draft tersebut. Hari ini telah didedahkan. Dan Fahmi Fadzil berkata, pembangkang tolak MOU tak bermaksud rundingan tamat. Tindakan pembangkang menolak MOU mengenai peruntukan tidak beri rundingan tersebut tamat. Menteri Komunikasi berkata ini kerana kerajaan sentiasa bersiap terbuka untuk mengadakan kerjasama dengan pihak pembangkang. Kita highlightkan tuan-tuan. Saya kata tadi tak ada pun istilah menghapuskan hak Melayu, Islam, Bumiputera. Tak ada di dalam MOU tersebut. Saya dah tunjukkan MOU tersebut pada tuan-tuan. Masa tengah view saya ni boleh pause satu-satu, boleh baca satu-satu. Tidak ada. Cuma umumnya secara moralnya, hak yang sepatutnya berhak, kita berikan hak berhak. Tidak patut menyebarkan unsur-unsur fitnah dan kebencian. Kenapa yang itu PN takut? Sebab tuan-tuan, itu modal mereka. Kita dengar ucapan Hadi Awang tadi kan. Inilah dia munafik di zaman awal Madinah. Menghapuskan royalty. Saya kata siapa yang menghapuskan royalty? Tahun bila royalty dihapuskan tuan-tuan? Tahun bila royalty dikatakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional di dalam Parlimen tak layak dapat? Dia kata MOU, peruntukan pembangkang tidak diberikan. Kita beri peruntukan pembangkang. Mereka yang tolak. So, soalan saya, siapa yang munafik sebenarnya? Soalan saya, siapa yang munafik sebenarnya? Jadi, benda ini, dia orang tak tahu macam mana nak main. Dia orang pusing dan pusing dan pusing dan pusing. Dia kata, kalau berani dedahkan MOU tu. Hari ini dah didedahkan. Saya dedahkan. Tuan-tuan sendiri tengok pendedahan saya tentang kepada MOU tersebut. Tak ada selindung-selindung. Tuan-tuan boleh baca MOU tersebut. Tuan-tuan boleh baca MOU tersebut. Tak dapat pun pada PDF, tuan-tuan boleh pause video saya, bacalah MOU tersebut. Kan? Kat mana? Siapa yang munafik sebenarnya? Saya nak tanya tuan-tuan ni. Kalau dia kata, mengambil hak itu sebagai munafik. Hak itu dimasukkan zaman kamu memerintah. Tidak memberi peruntukan. Kita peruntukan, kamu tolak. Jadi sekarang ni kamu tolak, kamu tak beri peruntukan, kamu ke yang munafik? Adakah kamu sekarang ni campak tahi tu ke muka kamu sendiri? Kita bercakap soal moral, tuan-tuan. Tadi dalam ceramah tu bagus. Saya dengar ceramah Tuan Guru Haji Hadi kita. Ayat Quran, hadis. Oh, bagus. Ceramah yang baik. Tapi setiap kali saya dengar, bila saya dengar makin ceramah tu makin lama, saya terbayang dia bercakap kepada diri dia sendiri. Dia bercakap kepada pemerintahan dia sendiri. Dia bercerita tentang negeri dia sendiri. Tak mampu menyediakan kemudahan asas. Masalah sosial yang semakin bertambah di negeri Kelantan dan juga Terengganu serta Kedah. Kan? Masalah judi yang tertinggi di Kota Baru. Seluruh tertinggi di di negeri Kelantan adalah di Kota Baru. Masalah penggunaan bahan-bahan terlarang.
pemuda Melayu kita yang hisap DAH, saya telah sebut kat dalam TikTok, nanti kena ban. Penggunaan barang-barang terlarang di negeri Kelantan yang juga Terengganu yang semakin tinggi. Masalah sosial, masalah pekerjaan, masalah ekonomi. Saya tak cerita lagi masalah bunuh diri, tuan-tuan. Negeri mana yang paling tinggi? Dia kata negeri Selangor yang paling tinggi is. Per kapita negeri. Selangor ada 6 juta penduduk. Terengganu Kelantan ada 1-2 juta penduduk je. Kita ambil average dia. Kalau ambil jumlah, memanglah Selangor paling tinggi. Tapi penduduk Selangor ada 6 juta. Penduduk kamu ada 1 juta. Tapi paling utama, kenapa berlaku? Tak kisahlah. Kononnya negeri paling bersih, negeri paling baik, negeri paling hebat. Tak ada judi, tapi judi haram tu masih ada. Judi online tu masih tinggi. Kenapa? Adakah kamu gagal mendidik penduduk negeri kamu sendiri? Atau kenapa orang buat masalah sosial? Sebenarnya masalah sosial ni, in correlation paling tinggi sebenarnya masalah ekonomi, tuan-tuan. Orang berjudi bukan sebab dia nak berjudi. Sebab dia nak duit cepat. Dia bekerja, tak dapat pendapatan tinggi. So, apa dia buat? Dia berjudi lah. Dia berjudi. Nak keluar daripada negeri dia tak mampu. So, dia keluar. So, bila dia stres, dia isap dadah. Aku dah sebut dah. Kan? Bila dia stres, dia ni tak boleh nak dapat pendapatan, dia buatlah benda-benda yang terlarang. So, kalau dia ada pekerjaan, gaji dia okey, dia tak buat semua tu. Buat apa? Dia kata, buang masa dia. Buang tenaga dia. And the worst thing is, moral kita cerita. Dia nak cerita moral. Kan? Kita nak cerita moral ni, tuan-tuan. Saya nak cerita sikit. Saya nak bawa kenyataan PAS Perlis. Setiap organisasi dan kerajaan perlu melalui pelbagai cabaran dalam pentadbiran dan kejayaan mengurus kemenangan dengan cara yang tepat. Saya tak nak ambil full. Lebih parah, pentadbiran yang seharusnya bersifat musyawarah dan perbincangan bertukar menjadi pentadbiran diktator yang menafikan hak stakeholder pemegang taruh kemenangan. Majlis Syura Ulama yang dipimpin oleh Datuk Hashim bin Jassin telah merangka sistem pentadbiran yang baik dengan menghubungkan peranan kerajaan dan parti. Sebuah kerajaan tidak boleh lari daripada dasar parti kerana kemenangan yang membolehkan sesebuah kerajaan terbentuk adalah hasil usaha di Kelantan telah terbukti berjaya, tetapi ia tidak dilaksanakan secara serius di negeri-negeri lain. Malah ada di kalangan pemimpin yang mengaitkan parti menguasai kerajaan adalah sebagai model komunis. Ada di kalangan mereka yang menyatakan bahawa parti menguasai kerajaan sudah tidak relevan. Mereka menggambarkan konsep parti menguasai kerajaan adalah buruk dan tidak baik sebagai alat untuk mereka bebas berkuasa tanpa acuan. Malaysia PAS. Kualiti kepimpinan sebuah kerajaan mempengaruhi PAS pusat dan badan perhubungan. Hari ini kita melihat kepimpinan kerajaan gagal dikawal selia oleh PAS pusat dan badan perhubungan. Sehingga akhlak dan asas kepimpinan Islam yang sepatutnya dipegang oleh kepimpinan PAS telah terabai. PAS pada masa lalu mengawal selia kualiti kepimpinan dengan sangat ketat kerana mereka percaya bahawa kualiti kepimpinan adalah prasyarat kemenangan. Dalam sejarah PAS, tokoh seperti MP Hashim Gera digantung keahliannya hanya kerana berjoget menunjuk betapa pentingnya menjaga kualiti pemimpin sebagai syarat kemenangan. Namun pada hari ini PAS semakin jauh dari asas tersebut. Terdapat pemimpin yang berkaraoke dipertahankan oleh ulama PAS dan lebih menyedihkan lagi, ada pemimpin yang bersalam dengan wanita tidak dikenakan tindakan, bukan sekali tetapi berkali-kali. Okey, bukan sekali tetapi berkali-kali, tuan-tuan. Apa dia berkali-kali? Kemudian Dewan Ulama PAS pun menjawab. Dia kata apa? Kejap. Dia kata apa? Dewan Ulama PAS kata apa? Buat untuk dakwah. Ketua Dewan Ulama PAS pertahan Sanusi berkaraoke di tengah malam dengan wanita. Kan? Perbuatan timbalan Pesuruhjaya PAS Kedah Datuk Muhammad Sanusi berkaraoke dengan seorang wanita disifatkan partinya
sebagai